Assalamualaikum. Selamat pagi kepada murid-murid Cikgu tahun 5. Sebelum itu kita dengar-dengar lagu ayam dulu. Kita tunggu ayam nih berkokok ya. Ayam pun sudah bangun, jadi murid-murid Cikgu pun mestilah sudah bangun. Oh. Ayam. Oke, sementara itu kamu boleh rujuk buku teks muka surat 104. Cikgu nak bincang-bincang sedikit tentang tajuk ini ya, selik kewangan. Okey, baik. Apakah dia celik kewangan? Mari kita tengok. Simpan dan labur. Ada dua perkataan di sini. Satu perkataan simpan, satu labur. Ada bezalah. Simpan tu apa, labur tu apa? Mari kita tengok. Ini ada satu cerita. Seorang kanak-kanak dia mengumpulkan duitnya di dalam tabung ya. Apa bilang adiknya? Enggak bilang adiknya pula. Wah. Suara, ini suara perempuan lah. Wah, banyaknya duit abang. Yana pun nak kira lah. Apa tu? Lepas dia mana nomor 3-nya? Nomor 2. Oh ni nomor 3. Oh dia kasih lain-lain pula dia punya ni. Okey. Apa kata anak Banyak. Ayah, kami dah kira duit raya dan duit tabung. Kami nak simpan. Okey. Bapaknya pula. Esok kita sama-sama ke bank, okey? Okey. Lepas tu? Neneknya. Simpan di bank lebih selamat dan akan mendapat faedah. Lepas tu kenapa dia punya ni lain-lain? Ni nombor 7. Okey. Bapaknya. Ada akaun simpanan dan akaun pelaburan, Cik. Rupanya bapak dan ibunya ni dan anak-anaknya ni pergi ke bank. Dia pergi jumpa pegawai bank lah. Jadi pegawai bank tu tanya. ada akaun simpanan dan akaun pelaburan, Cik. Okey. Jadi, Lepas itu bapaknya ni tanya, apakah beza antara dua akaun? Ni dah dia bezanya. Akaun simpanan, mari kita tengok ya. Akaun simpanan ni berbeza dengan akaun pelaburan. Apa dia? Yang pertama sekali, akaun simpanan ni kalau kita ada duit lebih kan daripada tabung ni, kita boleh buka akaun dan simpan di bank. Boleh dimasukkan dan dikeluarkan bila-bila masa. Okey. Wang permulaan simpanan yang rendah. Contohnya mungkin kalau nak buka akaun tu, kalau tak silap cikgu 100 lah, boleh buka akaun sudah ya. Kemudian kita akan dapat faedah lah sebab kita simpan di bank kan. Tapi tidak banyak, sikit saja. Boleh jadi 1% hingga 2% setahun. Bergantung kepada jumlah duit yang kita simpan ya. Simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan diguna. Jadi kita boleh simpan atau kita boleh guna bila-bila masa. Itu ialah simpanan. Tapi berbeza dengan pelaburan. Pelaburan ni apa dia? Pelaburan ni yang wang yang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Sebab dia ada tempoh matang. Biasanya 1 tahun itu tempoh matang. Kita simpan pada 1 Januari, pada 31 Disember nanti baru boleh tengok berapa. Dan biasanya dia ada ada bonus ya. Melebihi 22% setahun bergantung kepada simpanan. Ini kalau duit kita banyak lah. 10,000 kah, 20,000 kita boleh gunakan akaun pelaburan. Contoh akaun pelaburan yang ada apa dia? ASB. Itu dia tu ASB, dividend ASB tu. Kalau simpan 10,000 boleh dapat 700 pada hujung tahun. Boleh ambil dia punya untung ataupun nak keluarkan semua pun boleh. Tapi tak boleh keluar bila-bila masa, hanya tidak bila masa tempoh matang saja. Itulah bezanya akaun simpanan dan akaun
pelaburan. Oke, mari kita tengok sini. Faedah mudah dan faedah compound. Apa juga nih faedah nih? Kalau kita simpan di bank sama ada pelaburan atau sebagainya, kita biasanya akan diberikan faedah. Bank akan bayar kita. Kenapa? Sebab duit itu kita simpan di bank. Duit kita tuh akan digunakan oleh bank untuk buat pelaburan, beli saham kah ataupun beli bangunan kah sebagainya untuk diniagakan supaya dia orang pun dapat untung. Bila dapat untung, dia akan kongsi keuntungan dengan kita. Sebagai contoh di sini, mari kita tengok, kita katakan kita simpan 2.000 ringgit pada kadar faedah 1,8%. Boleh kira guna kalkulator. Lagi cepat. 1,8% ni sama dengan 0,018. Katakan 2.000 ringgit ya. 2.000 ringgit kita darab dengan 0,018. Kita akan dapat faedah 36 ringgit. Betul lah 36 ringgit. Dan 36 ringgit ni kalau kita tambah dengan kita punya duit pokok 2.000, kita akan dapat berjumlah pada akhir tahun. Kita dapat RM2.36. Banyak ke tak banyak? Sikit lah, tapi duit kita kalau kita tak keluarkan, kita tengok pula. Pada ini tahun pertama. Kita tengok tahun kedua, kita biar duit kita di sana. Ini namanya faedah tetap ya. Ini namanya faedah muda. Tahun pertama ni namanya faedah muda. Tapi tahun kedua kita tak keluarkan duit. Ini namanya faedah compound. Di compound sudah, maksudnya duit kita tuh digandakan dengan lebih banyak dan lebih cepat lah. Sebagai contoh ya, tengok sini 2036 nih, kita darab dengan kadar faedah yang sama. Kadar faedahnya sama, tapi nilai faedah kita dapat lebih banyak sudah sedikit. Sebab duit kita sudah bertambah. Tengok ya, darab dengan 0,018. Ini peratus nih. Sama dengan 36 ringgit kita dapat 60 dibundarkan 65 sen lah. Kalau cikgu tambah dengan duit kita 2036, kita akan dapat berapa sudah? 2072 ringgit 65 sen. Dan begitulah seterusnya pada tahun ketiga. Kita darab lagi dengan kadar faedah yang sama 1,8. Tengok berapa kita dapat ya. Darab dengan 0,018. Kita akan dapat 37 ringgit. Tengok nilai faedah kita ni semakin meningkat. Bermaksud kalau kita tak keluarkan duit kita, nilai faedah kita semakin meningkat dan baki akhir tahun kita juga akan bertambah. Jadi kita akan dapat lebih kurang berapa? 2.072 ringgit 65 sen. Kita akan dapat 2.100 ringgit 9 sen. 2.109 ringgit 96 sen dibundarkan ya. Begitu caranya. Jadi kalau kita simpan tak kacau duit tu, daripada faedah muda dia akan terus menjadi faedah compound dan kita punya nilai faedah ni akan bertambah setiap tahun ya. Jadi simpanlah sampai 10 tahun, kita tengok berapa ratus kita boleh dapat. Begitu caranya. Okey. Ini ialah tentang faedah muda dan faedah compound. Sekarang kita nak tengok apakah itu kredit dan hutang. Kredit dan hutang. Kamu belum berhutang lagi sebab kamu belum kerja. Macam cikgu ada hutang. Ya, ibu bapa pun ada hutang. Beli barang kan, nak beli peti sejuk contohnya sebagainya. Walaupun ada juga yang beli secara tunai, tapi kebanyakan daripada kita hari ini membeli secara kredit ataupun hutang. Ya, mari kita tengok. Apa cakap pakcik ni? Cikgu tukar suara. Okey. Saya hendak membeli mesin penapis air berharga 4,850 ini. Baik tuan, sila duduk dahulu. Okey. Lepas tu apa dia cakap? Apa bilang si anu ni, pakcik ni? Saya bayar, ini pakciknya. Tuan nak bayar dengan apa ya? Saya bayar dengan kad kredit. Begitu. Macam tukar suara pula. Okey, baik. Okey, baik. Dalam kereta Anaknya tanya, kad kredit itu apa ya? Bapaknya pun cakap lah. Kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penepis air tadi. Ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Oh, begitu. Okay. Sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal,
bank akan mengenakan charge bayaran lewat. Jadi Risikonya kalau kita nak buat pinjaman nih, dia biasanya ada charge ya. Kalau kita lewat bayar, dia akan tambah lagi penalti lah, denda lah sebagainya. Jadi apa itu kredit? Kredit ialah pinjaman, yaitu kemudian menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli. Biasanya dia ada satu kad namanya kad kredit. Kad kredit nih kita gunakan untuk membayar. Ini kad lah nih, kad kredit. Dia gunakan bank yang pergi bayar dulu. Nanti bapak nih akan bayar balik pergi bank sikit-sikit secara berangsur-angsur ya. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Jadi hutang nih ialah kita berhutang dengan orang lah. Kita ini berhutang dengan bank. Bapak nih berhutang dengan bank. Oke, bank pergi bayar dulu mesin penepis air secara tunai kepada pekedai ini, tukang jual nih. Dia punya syarikat lah, dia bayar kepada syarikatnya. Lepas itu nanti bapak pula akan berhutang dan akan berbayar secara ansur-ansur. Ingat, dia ada apa? Faedah pinjaman, dia kena faedah pinjaman pula. Dan juga kalau gagal dia kena charge bayaran lewat. Ini adalah risiko kalau kita membeli secara kredit ataupun hutang. Jadi tidak salah juga sebenarnya ya berhutang nih ataupun membeli secara kredit, yang penting boleh diuruskan dengan baik. Ini pula beza dengan tunai ya. Kalau tunai, keluarga Andrew membeli televisi secara tunai, dibayar terus. Dia gunakan duit. Dia gunakan duitnya secara tunai. Jadi kelebihannya dia tidak berhutang, tidak ada faedah. Dia biasanya bayar harga asal. Bayaran penuh menggunakan uang tunai atau kad debit. Kad debit ni duit ada dalam bank, dia tolak nanti. Itu beza dengan kredit ya. Kredit ni kita berhutang, kita dikenakan kadar faedah. Kadang-kadang harga barang tu lebih sikit. Kalau kita beli hutang ni, macam beli barang dengan Pakistan. Biasanya meja, contohnya meja makan harga 800. Kalau hutang dengan Pakistan terpaksa bayar 1.000. Tapi bayar berangsur-angsur ya. Jadi begitulah. Menggunakan kad kredit ni kita boleh, itulah cuma kelebihannya kita boleh beli bayar sikit-sikit lah ya. Ada duit bayar dulu 100. Jadi kita boleh memiliki barang tapi kita boleh bayar secara beransur-ansur, cuma harganya akan naik sedikit berbanding kita beli secara tunai. Jadi mesti tahu ya beza-beza antara faedah mudah, faedah kompaun, apa itu kredit, apa itu hutang, apa itu beli secara tunai. Okey, baik. Cikgu ada satu lagu ni. Mungkin cikgu nak share dengan kamu lagu ni. Apa benda lagu ni kita pun tak tahu. Mari kita tengok. Nak cikgu punya library. Ini. Okey, baik. Mari kita tengok nak buat apa cikgu pakai suara. Suara apa? Suara ini. Boleh nyanyi sama-sama ya. Lagu nak buat apa? Nak buat apa? Nak buat apa? Nak simpan, nak labur, duit yang mana? Nak simpan, nak labur, tolonglah saya. Jom pergi bank ke bank, jom pergi bank ke bank, minta nasihat, nasihat. Ya, boleh simpan dan boleh labur juga. Oke. Mana uang disimpan-simpan, tahun pertama simpan, faedah terima, macam tangan pula. Faedah oke, ya. Akaun simpanan, faedah mudah, itu namanya. Uang disimpan-simpan, tahun kedua simpan, faedah diterima, apapun boleh lah ya. Oke, tepuk tangan untuk lagu cikgu tadi. Oke, baik. Lagu nak buat apa, nanti boleh nyanyi pakailah lagu apa tuh, lagu mengantuk ya. Nanti hafal lagu ni, nyanyilah sendiri-sendiri di dalam tandaskah atau sebagainya. Okey, baik. Kita nak tengok uji diri pada pagi ini. Senang saja pada pagi ini. Kita tengok muka surat 109. Okey, baik. Mari kita tengok. Cuba ini, padankan perkataan dan maksudnya. Salin baliklah. Salin balik ni. Simpanan ni, apa simpanan?
Pergi garis, pergi mana? Pergi sini kah? Macam tu kah contohnya ya. Garis macam tu. Salinlah balik soalan ini. Lepas tu warna kah? Kasih cantik-cantik lah sikit. Okay, rajin-rajin sikit. Okay, nomor 1, padankan. Nomor 2, baca dan jawab soalan. Baca. Ini hari ini kita nak tak payah kira-kira. Kita baca dan jawab soalan saja. Wixan boleh menyimpan dan mengeluar wangnya dengan mudah. Apakah jenis akaun? Akaun apa nih? Akaun simpanan kah? Akaun pelaburan? B. Jagdi menyimpan wang dan menerima keuntungan dalam bentuk dividen. Apakah jenis akaun? Dia dapat keuntungan. Angeline tidak mengeluarkan wang simpanannya dalam tempoh 3 tahun. Namakan faedah. Apa itu? Nama faedah tu. Faedah muda kah? Faedah compound ya. Di 2A, B, C. Okey, berikan 3 perbezaan antara pembelian kredit dengan pembelian secara tunai. Nak cari di mana jawapan tu? Pergi cari sinilah. Ni dia punya jawapan di sini, cari dan jawab di sini. Senang saja tugasan kita pada pagi ini. So, selamat menjawab tugasan. Nak dengar lagu apa tu? Lagu ayam tadi ke saya habis? Lagu ayam tadi ya. Lagu ayam. Sebenarnya ayam ni dah habis berkokok lagi. Okey, jadi senang saja ya pada pagi ini. Kita jawab nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 saja. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.